Kalau kita lihat dan dengar di dalam berita sekarang, kes demam denggi semakin meningkat. Ia sebenarnya berkait dengan keadaan cuaca di Malaysia sekarang, iaitu cuaca panas dan hujan sekejap-sekejap. Keadaan cuaca ini menyebabkan air bertakung dan ini menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Dan bila nyamuk Aedes ini start meningkat, risiko untuk mendapat jangkitan demam denggi juga meningkat. Tapi, apakah beza demam denggi ini dengan demam biasa yang lain? Bolehkah kita detect awal penyakit demam denggi ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Dr. Ikram. Saya akan huraikan tanda-tanda demam denggi yang signifikan yang insya-Allah boleh jadi rujukan awal untuk dapatkan rawatan di klinik nanti. Jom kita saksikan. Demam denggi adalah satu penyakit jangkitan virus. Manusia terkena penyakit ini melalui gigitan nyamuk betina. Nama nyamuk ini adalah nyamuk Aedes, lebih tepat iaitu Aedes aegypti. Nyamuk Aedes ini ada special karakteristik, ianya berbelang-belang, hitam dan juga putih. Dan ianya menggigit pada waktu pagi ataupun waktu dekat-dekat maghrib, iaitu waktu senja. Dan orang yang terkena gigitan itu biasanya selepas hari ketiga baru akan ada simptom. Jadi, apakah tanda-tanda penyakit demam denggi ini? Bila dah masuk hari ketiga selepas kena gigit tadi, biasanya demam akan datang secara mengejut, secara tiba-tiba. Demam ini tinggi mendadak, boleh mencecah sehingga suhu 40 hingga 41 darjah Celsius. Berbeza dengan penyakit demam yang lain, kebiasaannya demam itu naik perlahan-lahan dan akan menjadi tinggi. Demam yang tinggi tadi biasanya bersekali dengan sakit-sakit di bahagian badan. Biasanya sakit akan berlaku di bahagian otot-otot, di bahagian sendi dan di bahagian tulang-tulang. Oleh itu, ia digelarkan sebagai demam urat ataupun demam tulang. Dalam English, kita namakannya sebagai breakbone fever. Dan tipikal juga iaitu sakit di bahagian belakang mata. Ini adalah tanda common bagi penyakit denggi. Pesakit juga akan terasa sakit kepala, loya dan juga muntah-muntah. Make sure perhatikan gejala muntah ini sebab ini adalah simptom yang signifikan sama ada ini adalah warning sign denggi ataupun bukan. Penting bagi doktor nak tahu kekerapan muntah itu tadi untuk tahu next management. Sama ada nak rawat di rumah ataupun nak warded atau di hospital. Ruam badan yang timbul semasa penyakit denggi juga tipikal. Boleh lihat gambar ini. Ianya umpama White Island in the Sea of Red. Ini adalah istilah yang menggambarkan ruam bagi penyakit demam denggi. Jadi bagaimana ruam ini terjadi? Ianya adalah disebabkan denggi ini akan menyebabkan kerosakan pada kapilari kecil darah. Ada sesetengah kes denggi, ianya boleh menyebabkan pendarahan yang lebih signifikan. Contoh, semasa seseorang pesakit itu menggosok gigi, jadi gusi mungkin berdarah semasa pesakit itu menggosok gigi. Itu adalah antara demam denggi yang perlu diberi perhatian. Jika anda suspek yang anda mempunyai demam denggi, pergi dapatkan rawatan segera di klinik. Kerana apa? Kerana di sana doktor akan menilai balik keadaan denggi tersebut. Doktor akan menilai balik sama ada penyakit denggi itu yang biasa saja iaitu yang dibenarkan discharge dan boleh balik ke rumah dan esok datang lagi untuk mengambil darah, atau yang perlukan hidrasi sekejap iaitu yang memerlukan penyambungan IV drip atau yang perlu dimasukkan ke hospital untuk monitoring lebih lanjut. Semasa di klinik, doktor akan cek gejala denggi tadi. Dan tekanan darah akan diambil semua. Doktor akan melihat darah, doktor akan melihat platelet, hematokrit. Doktor nak tahu tahap keseriusan penyakit denggi itu tadi. Bila dah settle semua perkara tadi, barulah recommendation akan diberikan sama ada boleh balik ataupun perlu dimasukkan ke hospital. Antara nasihat umum yang akan diberikan iaitu jaga hidrasi. Banyakkan minum air. Kita tak nak badan kita terhidrasi yang boleh memburukkan lagi keadaan denggi. Biasanya, paracetamol juga akan diberikan untuk mengawal demam dan untuk melegakan rasa sakit-sakit tubuh badan. Dan ikutlah nasihat doktor. Bila pula pemantauan seterusnya, bila nak jumpa doktor, bila nak ambil darah dan selanjutnya. Itu adalah antara benda dan perkara penting yang perlu diambil perhatian semasa berjumpa dengan doktor. Saya rasa itu sahaja setakat ini berkenaan tanda-tanda demam denggi. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan juga subscribe kepada channel ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.